Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Semasa 4. 13 calon Perikatan Nasional PN akan bertanding untuk kerusi Parlimen di Pulau Pinang. Presiden Gerakan Dominic Lau di Pejabat Gerakan Negeri mengumumkan perkara itu. 5 kerusi diperuntuk kepada Parti Bersatu, 3 Parti PAS dan 5 Parti Gerakan. Antara calon diketengahkan ialah bekas pengerusi PTTN Datuk Wan Saiful Wanjan bagi kerusi Parlimen Tasik Glugo dan Datuk Mansur Othman yang juga Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air bagi kerusi Parlimen Nibong Tebal. 2,810 graduan berjaya dilahirkan Institut Kraf Negara IKN sejak tahun 2001 hingga 2021. Data pengesanan graduan IKN turut menunjukkan 83% atau 2,323 orang graduan berjaya menembusi pasaran pekerjaan dalam pelbagai bidang. Jumlah tersebut merangkumi 1,161 orang atau 41% terlibat secara langsung dalam industri kraf dan 983 orang atau 35% bekerja dalam pelbagai sektor awam dan swasta. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek, Datuk Saraya Arbi berkata, graduan IKN tidak sekadar memartabatkan warisan pembangunan industri kraf, malah telah berjaya membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Justru beliau yakin IKN akan terus menyediakan peluang dan pilihan kepada masyarakat dalam memastikan kelestarian pembangunan industri kraf negara. Selain itu, Motek akan turut memastikan IKN terus kukuh di persada pengajian berteraskan akademik dan kemahiran kraf. Beliau ditemui media pada Majlis Istiadat Convocation IKN ke-20 tahun 2022 di IKN di Rawang, Selangor. Seramai 93 graduan menerima sijil dan diploma pada majlis tersebut. Sedikit perkembangan luar negara, ribuan anggota parti politik Kesatuan Perdagangan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan berkumpul mengadakan protes susulan krisis ekonomi di ibu kota Sri Lanka. Sri Lanka berdepan situasi kecemasan sejak April apabila protes besar-besaran pelbagai pihak menentang dan mengkritik kaedah kerajaannya menangani ekonomi mereka. Mata wang Sri Lanka merudum selepas kejatuhan sumber ekonomi utamanya iaitu industri pelancongan selain bebanan hutang. 22 juta rakyatnya bergelut krisis ekonomi sehingga tidak mampu membayar makanan, petrol dan pelbagai keperluan selain bekalan elektrik terganggu akibat krisis tenaga. Julai lalu, Ranil Wickremesinghe mengangkat sumpah sebagai Presiden baharu ketika negara masih berdepan krisis keuangan terburuk susulan hutang asing mencecah $51 bilion Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan saingan tenis Paris Master, Rafa Nadal gagal meneruskan kemaraan pada kejohanan tersebut selepas tewas pada aksi pusingan kedua. Lebih memilukan apabila bekas pemain nombor 1 dunia itu kecundang menentang lawan bukan pilihan Tommy Paul di Amerika Syarikat. Dalam saingan tersebut, Nadal tewas dengan keputusan 6-3, 6-7, 1-6. Kekalahan itu juga merencatkan usaha Nadal untuk merampas gelaran nombor 1 dunia daripada Carlos Alcaraz. Selepas ini, di pusingan 16 akhir, Paul dijadual menentang Pablo Carreno Busta dari Spanyol. Dalam satu lagi aksi pusingan kedua menyaksikan pemain Perancis Gilles Simons meraih kemenangan selepas menewaskan Taylor Fritz dengan keputusan 7-5, 5-7, 6-4. Kekalahan Fritz itu sekaligus menyukarkan peluangnya untuk layak ke saingan ATP Final di Turin. Saudara, laporan itu mengakhiri Semasa 4. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.